Hai dan selamat datang ke Innov Nation. Terima kasih kerana menyertai saya untuk episod baharu. Saya, hos anda, Lynn Faulkner. Mari kita mulakan dengan tajuk utama hari ini. Bolehkah AI membuka rahsia otak manusia? Sebuah syarikat permulaan dari Israel berkata, imbasan selama 15 minit boleh mengubah cara kita mendiagnosis keadaan seperti PTSD, kemurunan dan Alzheimer. Israel telah menjadi kuasa besar teknologi global, tetapi revolusi AI sedang menguji masa depannya. Ketika bakat-bakat meninggalkan negara dan syarikat-syarikat mencari peluang di luar negara, bolehkah negara startup ini mengekalkan kelebihannya? Dan apakah bunyi itu? Ia adalah bunyi hati yang hancur. Di seluruh China, kerajaan sedang mengambil tindakan tegas terhadap pasangan AI dengan memaksa pengguna untuk berpisah dengan kekasih digital mereka. Kami ada butirannya. Sekarang, dokter biasa boleh mengukur jantung Anda, paru-paru Anda, malah kimia darah Anda. Tetapi, apabila melibatkan otak, banyak keadaan seperti kemurungan, PTSD, atau Alzheimer masih didiagnosis kebanyakannya melalui pemerhatian dan soal selidik. Sebuah syarikat permulaan dari Israel berkata ia sedang mengubah perkara ini selepas 6 tahun dalam mod rahsia. Hemisferik telah memperkenalkan satu model AI yang mendakwa ia boleh menyahkut aktiviti otak melalui imbasan mudah selama 15 minit yang tidak invasif. Jadi untuk maklumat lanjut, saya kini bersama pengasas bersama Ketua Pegawai Eksekutif Hagai Lalazar dan Ketua Pegawai Teknologi Gidi Gillespie. Terima kasih banyak kepada anda berdua kerana bersama saya hari ini. Jadi, Hagai, mari kita mulakan dengan anda. Kita sentiasa mulakan dengan pembentangan. Jadi, bolehkah anda beri gambaran ringkas tentang syarikat permulaan anda? Terima kasih, Lynn. Jadi, Hemisferik ialah sebuah syarikat permulaan AI. Kami telah menghabiskan 6 tahun yang lalu membangunkan, seperti yang anda sebutkan, sebuah model terobosan. Ia adalah model asas termaju yang dipanggil Descartes untuk menyahkut aktiviti otak secara tidak invasif. Dan masalahnya ialah otak merupakan organ terakhir dalam badan yang masih hanya dinilai menggunakan ukuran subjektif. Dan kita tidak mempunyai ukuran yang objektif dan boleh diukur untuk menilai fungsinya dan tahap kesihatannya. Dan anda tahu, jika anda fikir tentang pencapaian besar AI setakat ini, perkara seperti LLM, mereka menterjemahkan teks bahasa manusia. Otak bercakap dalam bahasa elektrik. Dan model Descartes kami, apa yang ia lakukan ialah menterjemahkan bahasa elektrik otak kepada pemahaman yang boleh digunakan, kepada wawasan yang boleh digunakan oleh doktor, oleh pesakit, oleh kita untuk memahami fungsi otak dan kesihatan otak kita serta membuat keputusan. Jadi, apa sebenarnya yang anda ukur? Jadi, kami menggunakan EEG, iaitu sensor yang kami gunakan. Ia adalah sensor tidak invasif, ia sangat matang dan ia hanya mengukur elektrik dari otak melalui kulit kepala. Dan itu bukanlah inovasi syarikat kami. Kami bukan syarikat perkakasan. Isyarat mentah ini dimasukkan ke dalam model kami. Dan model kami yang telah dilatih dengan sejumlah besar data, kini memahami fungsi otak dan boleh digunakan untuk membina rangkaian produk. Untuk membolehkan kami mempunyai maklumat kuantitatif bagi membuat keputusan seperti yang anda sebutkan mengenai penyakit seperti PTSD, kemurungan, kebimbangan, skizofrenia. Ini adalah keadaan psikiatri serta keadaan neurologi seperti penyakit Parkinson dan Alzheimer. Dan, Gidi, apakah kelebihan yang anda miliki berbanding doktor dan imbasan biasa, contohnya? Baik, jadi untuk kebanyakan keadaan yang baru kita bincangkan, tiada ukuran objektif yang kuantitatif. Kebanyakannya dilakukan melalui kaedah subjektif, seperti soal selidik dan pertuturan. Jadi apa yang kami lakukan ialah kami menyahkut aktiviti otak menggunakan model kami untuk menghasilkan ukuran kuantitatif. Dan kelebihan terbesar kami adalah data. Pada akhirnya, jadi kami membina model ini, Descartes, yang merupakan model dengan 6 bilion parameter. Kami mengumpul data daripada rangkaian makmal, sebuah rangkaian makmal yang telah kami tubuhkan di Asia, Amerika Syarikat, dan juga Israel. Dan dengan menggunakan makmal-makmal ini, kami telah mengumpul data daripada lebih 100,000 orang dan sehingga kini 250,000 jam data aktiviti otak. Dan itulah asas kepada model kami. Jadi, saya juga faham bahawa anda sedang memohon kelulusan FDA. Adakah sudah ada sebarang perkembangan mengenai perkara ini? Ya, jadi kami sebenarnya telah bertemu dengan ketua-ketua CDRH. Ini adalah unit peranti perubatan di bawah FDA. Kami bertemu mereka secara bersemuka dan membuat demonstrasi secara langsung serta membentangkan teknologi kami. Kami kini sedang menjalankan komunikasi bertulis secara rasmi dengan mereka dan kami sedang bersiap sedia untuk mengemukakan permohonan pada tahun hadapan untuk produk pertama kami. Penting untuk dinyatakan bahawa ini adalah produk pemerhatian. Ia tidak melibatkan campur tangan pada tubuh manusia.
Ia dipanggil kelas 2 dan ini adalah perisian atau AI sebagai peranti perubatan. Jadi ia bukan jenis proses kawal selia yang perlu anda lakukan jika anda membangunkan katakan ubat atau intervensi pembedahan yang benar-benar memberi kesan pada badan. Ini hanya mengukur badan dan tidak boleh membahayakan badan dalam apa jua cara. Tapi biar saya tanya Anda, sebab pada satu ketika mungkin apabila perkara ini berkembang lebih jauh dan imbasan otak boleh menjadi seperti ujian darah kan? Ada juga bahaya di sini. Mungkin Anda boleh menggunakannya dan Anda tahu dengan tepat apa yang Anda ada. Walaupun sebelum ini Anda mungkin tidak tahu pun Anda mempunyai apa-apa. Jika anda merujuk kepada aspek keselamatan, maka syarikat kami mematuhi piawaian keselamatan cyber yang paling tinggi. Dan kami menganggap data otak sebagai sesuatu yang sangat peribadi. Jadi segala-galanya dianonimkan. Jadi dalam hal itu, ianya sangat selamat. Dan bagaimana dengan soalan terakhir? Tapi, bagaimana dengan topi keledar itu sendiri? Pada satu ketika, adakah Anda pikir penggunaannya akan melangkaui keadaan kesehatan mental? Adakah Anda pikir sesuatu yang lain boleh dicipta dengan teknologi Anda? Jadi apa yang kami lakukan, hakikatnya kami adalah syarikat pembelajaran mendalam dan AI. Baiklah, dan apa yang kami lakukan dan cuba lakukan ialah menyangkut aktiviti otak secara umum, bukan untuk kes penggunaan tertentu. Perkara pertama yang kami fokuskan ialah kesihatan otak kerana kami percaya itu adalah perkara paling penting untuk ditangani sekarang. Tetapi kami mempunyai keupayaan lain yang belum kami dedahkan lagi dan kami merancang untuk mendedahkannya apabila ia sudah matang. Baiklah, dan Anda baru saja berjaya mendapatkan pusingan pembiayaan sebanyak $52 juta. Jadi, tahniah kepada anda dan terima kasih kerana bersama saya hari ini. Ketua Pegawai Eksekutif Hagai Lalaza dan Ketua Pegawai Teknologi Gidi Gillespie. Terima kasih banyak kerana bersama saya. Terima kasih Lynn. Sekarang selama beberapa dekad, sektor teknologi tinggi Israel telah menjadi enjin yang menggerakkan ekonomi negara itu. Tetapi hari ini, enjin itu sedang menghadapi tekanan. Kecerdasan buatan sedang mengubah corak pekerjaan. Syarikat-syarikat sedang berkembang ke luar negara dan semakin ramai bakat teknologi terbaik Israel meninggalkan negara itu. Menimbulkan persoalan tentang masa depan kelebihan daya saing terbesar negara itu. Bianca Zanini melaporkannya. Selama beberapa dekad, teknologi tinggi Israel telah menggerakkan ekonomi negara itu. Hari ini, ia menjana hampir 1/5 daripada KDNK Israel, hampir 60% daripada ekspor. Dan pada tahun lepas sahaja, ia bertanggungjawab untuk kira-kira separuh daripada pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi di sebalik angka utama itu, retakan mula kelihatan. Dan pemimpin industri memberi amaran bahawa kelebihan daya saing terbesar negara itu, iaitu rakyatnya, sedang perlahan-lahan hilang. Sektor teknologi tinggi adalah pemacu utama ekonomi Israel. Dalam jangka masa terdekat, ekonomi Israel akan bertahan kerana fenomena itu wujud, tetapi ia tidaklah begitu dramatik. Dalam jangka masa panjang, ia akan membawa kemusnahan besar. Saya tidak boleh melebih-lebihkan ancaman ini. Industri ini bukan berdepan satu krisis sahaja. Ia sedang berdepan beberapa krisis. Kecerdasan buatan, perang, shekel yang kukuh, dan pengaliran keluar bakat yang semakin meningkat. Bagi Alex Greenberg, perubahan itu bukan sekadar teori. Ia sudah pun berlaku. Daripada hanya menguruskan pembangun perisian, beliau kini menguruskan satu pasukan ejen AI. Saya mencipta satu sistem yang berfungsi secara automatik sepenuhnya dengan ejen-ejen yang melakukan kerja yang sebelum ini dilakukan oleh pekerja saya. Mereka tidak mengambil alih kerja pekerja. Ia hanya mengubah kerja tersebut. Bagi mereka, mereka kini seperti penjaga kepada sistem itu. Hari ini, AI masih memerlukan pengawasan. Esok, mungkin tidak. Saya sebenarnya boleh bercakap dengan ejen-ejen saya dan beritahu mereka apa yang saya mahu dan bagaimana saya mahu dan dapatkan jawapan. Pada mulanya, terdapat banyak kesilapan, tetapi mereka belajar dengan agak cepat, malah pada kadar yang menakutkan. Dan itu sudah pun mengubah pasaran pekerjaan. Sehingga hari ini, terdapat kurang pekerjaan dalam bidang teknologi tinggi di Israel. Junior yang baru saja tamat universiti dan biasanya mereka mudah mendapat pekerjaan serta mula memasuki pasaran kerja. Mereka tidak mendapat pekerjaan. Kami mula merasai perubahan sekarang. Dan dari perspektif saya, dalam 3 hingga 5 tahun, keadaan akan menjadi lebih rumit kerana pada satu ketika, AI akan dapat menggantikan manusia. AI masih memerlukan manusia. Dan setakat yang saya lihat, kebanyakan AI akan memerlukan manusia. Jika anda boleh belajar untuk bekerja dengan AI dan memanfaatkan AI, maka anda akan berjaya. Fikirkan saja tentang zaman awal internet. Orang ramai fikir bahawa internet dan komponennya akan mengambil sebahagian daripada pekerjaan mereka. Dan memang betul. Tetapi, mereka yang belajar untuk menggunakan dan memanfaatkannya, mereka akhirnya mendapat pekerjaan. Akan berlaku penurunan peluang pekerjaan dalam jangka masa terdekat. Tetapi, saya rasa Israel sebenarnya berada dalam kedudukan yang sangat baik untuk memanfaatkan kemunculan pekerjaan baharu dan peluang baharu yang akan muncul daripada AI apabila keadaan mula menjadi
menjadi lebih stabil. Kecerdasan buatan hanyalah sebahagian daripada teka-teki ini. Perang ini telah menyebabkan ketidakamanan yang amat besar. Ia telah memanjangkan tempoh perkhidmatan simpanan selama berbulan-bulan. Ia telah menyebabkan para pelabur menjadi lebih berhati-hati. Dan shekel yang kukuh bermakna pekerja Israel jauh lebih mahal berbanding pesaing mereka di luar negara. Dan itu digabungkan dengan kos sara hidup yang sangat tinggi. Bermaksud kita sedang menyaksikan penghijrahan tenaga pakar. Sejak tahun 2019, peratusan pekerja R&D Israel yang bekerja di dalam Israel telah menurun daripada 69% kepada hanya 62%. Shekel sangat kukuh berbanding dolar. Dan ini bermakna jualan yang kami buat di luar negara dan sebelum ini digunakan untuk menampung gaji serta sewaan pejabat dan sebagainya, tidak lagi mampu menampungnya. Masalah kedua ialah ketidakpastian di Israel. Jadi pelabur lebih suka menyimpan wang mereka di luar negara. Namun, kebimbangan terbesar bukanlah syarikat-syarikat itu. Ialah orangnya. Sejak perang bermula, lebih daripada 800 pekerja teknologi tinggi Israel setiap bulan telah berpindah ke luar negara untuk jangka masa panjang, sekitar 70% lebih ramai berbanding sebelum perang. Bagi kebanyakan negara, angka-angka itu mungkin kelihatan kecil. Tetapi industri teknologi tinggi Israel tidak menggaji ramai orang. Hanya sekitar 400,000 orang yang bekerja dalam sektor itu, kira-kira 1 daripada setiap 10 pekerja. Namun begitu, pekerja-pekerja itu menjana hampir 1/5 daripada ekonomi negara, hampir 60% daripada ekspornya, dan kira-kira 1/4 daripada semua hasil cukai pendapatan. Itulah sebabnya ahli ekonomi mengatakan, walaupun penghijrahan bakat yang agak kecil boleh memberi kesan yang besar, kerajaan telah mula bertindak balas. Ia telah memperkenalkan insentif cukai yang bertujuan menarik pekerja teknologi Israel pulang ke tanah air, menawarkan insentif baharu untuk para pelabur dan memperuntukkan sekitar 1 bilion shekel untuk strategi AI kebangsaan. Risiko terbesar adalah penghijrahan bakat. Bahagian dramatik dalam pertahanan Israel terhadap peluru berpandu, sama ada dari Lebanon atau dari Iran, adalah berdasarkan sektor teknologi tinggi yang hebat. Jadi apabila tenaga mahir ini meninggalkan negara, kita akan menjadi lebih terdedah kepada ancaman-ancaman ini. Apa yang Israel perlu lakukan ialah menjadikannya lebih menarik melalui cukai dan insentif lain untuk memastikan orang ramai kekal di sini. Tetapi persoalan besarnya ialah, adakah syarikat-syarikat Israel akan meneruskan kejayaan dari sini, dari dalam Israel? Dan jika mereka tidak, bolehkah Israel benar-benar menanggungnya? Saya rasa kita akan melihat penurunan dalam masa terdekat. Tetapi saya juga percaya keadaan akan pulih semula. Saya rasa kita mempunyai banyak keyakinan. Semua pengajaran yang diperoleh daripada peperangan, daripada AI, daripada teknologi yang digunakan dalam ketenteraan. Kita akan mula melihat perkara itu muncul dalam sektor swasta, melalui syarikat permulaan baharu, syarikat AI baharu, dan peluang pekerjaan yang baru. Dan kita akan mengulas lanjut tentang perkara ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin mengalu-alukan Nadav Kohan ke studio. Anda seorang profesor AI di University Tel Aviv dan juga pengasas bersama syarikat permulaan Imubit. Jadi dalam laporan ini, kita telah mendengar banyak cabaran yang sedang kita hadapi sekarang. Sebagai sebuah negara yang terkenal dengan syarikat permulaan, apa yang Anda rasa merupakan cabaran terbesar? Jadi saya rasa memang kita sedang menghadapi pelbagai jenis cabaran. Sebahagiannya adalah cabaran global. Sebahagiannya pula adalah cabaran dalam negara. Saya rasa cabaran global itu sendiri memang sangat-sangat besar. Dan cabaran dalam negara yang sedang kita hadapi, geopolitik dan juga mata wang, semua itu menambahkan lagi cabaran tersebut. Namun saya memang fikir bahawa kita boleh memanfaatkan beberapa aset yang kita miliki dalam ekosistem teknologi Israel dan menjadi peneraju dalam bidang-bidang yang kita belum kuasai sekarang. Dan itu benar-benar boleh membantu kita menghadapi cabaran-cabaran ini. Bidang apa yang awak maksudkan? Jadi terdapat pelbagai jenis bidang. Saya rasa kita tidak boleh menjadi peneraju dalam AI secara umum. Revolusi AI generatif. Dalam sesetengah aspek, saya rasa kita agak ketinggalan sedikit. Israel dahulunya jauh lebih maju dalam AI berbanding negara-negara lain. Dan sekarang kita memang ketinggalan di belakang Amerika Syarikat dan China, malah juga negara-negara lain. Saya rasa ada aspek AI di mana revolusi masih belum berlaku. Dan di situ kita benar-benar boleh memimpin. Dan salah satu contoh utama yang saya sendiri sangat berminat ialah AI physical. Itu bermaksud AI yang beroperasi di dunia fisikal, robotik atau mengoptimumkan pembuatan, atau dalam penjagaan kesehatan, atau drone. Ini adalah bidang di mana saya rasa Israel benar-benar boleh memimpin. Dan kenapa awak rasa di Israel kita boleh memimpin, khususnya dalam topik-topik ini? Jadi ada beberapa sebab untuk ini. Pertama, ekosistem yang kita ada dalam sektor pertahanan. Kita mempunyai banyak teknologi yang telah terbukti dalam keadaan yang sangat mencabar di lapangan. Ramai jurutera yang berpengalaman dalam pelbagai aspek yang diperlukan untuk membawa teknologi seperti ini ke lapangan.
Di sini juga terdapat latar belakang akademik yang sangat kukuh, terutamanya dalam teori AI dan aspek asas seperti matematik. Perkara-perkara ini memang penting jika Anda ingin membawa AI ke dunia fisikal, di mana ketahanan dan keselamatan adalah sangat kritikal. Dalam case chatbot, jika ia melakukan kesilapan, ia memang nampak tidak baik. Jika ia adalah robot yang melakukan kesilapan di dunia sebenar, hasilnya boleh menjadi bencana. Dan selain daripada dua perkara ini, pertahanan dan akademik, terdapat juga ekosistem syarikat pemula yang saling berkait rapat. Dan saya rasa jika kita dapat menghubungkan tiga tonggak ini dalam satu kitaran yang lengkap, maka kita benar-benar boleh mempunyai kelebihan. Tapi apa pendapat awak ya? Sebab dalam laporan itu ia juga ada menyebut tentang masalah penghijrahan tenaga pakar. Apa pendapat awak tentang apa yang akan berlaku apabila semua bakat ini berhijrah ke luar negara? Jadi memang ada masalah dengan penghijrahan tenaga pakar. Ia didorong oleh pelbagai faktor. Saya memang rasa bahawa dengan menjadi pemimpin, ia akan membantu. Ramai orang tertarik pada tempat-tempat di mana mereka boleh menonjolkan bakat mereka. Dan mereka mahu berada di puncak. Dan saya benar-benar rasa bahawa dalam bidang-bidang yang saya baru sebutkan ini, Israel boleh berada di puncak. Dan sekurang-kurangnya, setengah orang akan memilih untuk kekal. Terutamanya kerana dalam bidang-bidang ini, tidak seperti bidang siber, di mana orang boleh meninggalkan IDF, AD200 atau unit lain, dan menubuhkan syarikat permulaan serta menjadi pakar nombor 1 di dunia. Dalam bidang AI ini, dan terutamanya AI physical, latar belakang akademik adalah sangat penting. Dan Anda benar-benar memerlukan latihan ini. Latihan selama berdekad-dekad. Jadi, dunia akademik, itulah sebenarnya pemacu utama yang patut kita jadikan sandaran. Jadi, adakah anda fikir kerana anda baru saja menyebut bahawa kita seolah-olah berada dalam persaingan antara Amerika dan China, mereka sedang mendahului sekarang? Tapi, apa pendapat anda tentang negara-negara seperti India, Eropah Timur? Seperti semua pakar teknologi dari sana, mereka menjadi lebih murah. Kadang-kadang mereka juga mempunyai lebih banyak pengetahuan. Apa pendapat Anda tentang bersaing dengan mereka? Saya rasa Israel dulu merupakan tempat di mana syarikat-syarikat akan membuka pusat R&D kerana ia lebih ekonomik berbanding di Eropah atau Barat. Maaf, Eropah Barat atau Amerika Syarikat. Dahulu lebih murah. Anda akan dapat bakat yang bagus, tetapi ia akan lebih murah. Saya rasa sekarang ini bukan lagi keadaannya. Dan jika kita cuba bersaing dengan kejuruteraan kos rendah, kita cuba bersaing dengan Eropah Timur dan sudah tentu dengan tempat-tempat seperti India, saya rasa kita tidak akan mampu bersaing dengan baik. Saya rasa kita patut cuba fokus pada bidang-bidang di mana kita akan menjadi yang terbaik dari segi prestasi kita. Dan dengan itu, walaupun kita agak mahal, ia masih berbaloi untuk dilaburkan. Bidang siber ialah salah satu contohnya. Saya rasa ada aspek AI di mana kita boleh mencapai tahap yang sama atau lebih lagi. Dan sebagai kenyataan penutup terakhir, Anda seorang profesor di university. Adakah Anda masih akan mengesyorkan orang ramai untuk pergi belajar? Contohnya kejuruteraan perisian. Saya akan mengesyorkannya, tetapi saya juga akan mengesyorkan supaya sangat peka terhadap perubahan dan prem semasa serta faham bahawa kejuruteraan perisian kini adalah bidang yang sentiasa berubah. Ia sentiasa berubah. Pengaturcaraan sahaja tidak mencukupi pada masa kini. Model AI ini boleh melakukannya dengan cemerlang. Anda harus fokus pada bidang-bidang tertentu di mana Anda benar-benar boleh mempunyai kelebihan dan menjadi pakar. AI physical adalah salah satu contoh. Terdapat juga contoh-contoh lain. Jadi ya, saya akan cadangkan, Tetapi perlu sangat peka dengan apa yang sedang berlaku dan benar-benar halakan diri Anda ke bidang yang membolehkan Anda menonjol. Nadav Cohen, Profesor AI dari University Tel Aviv dan pengasas bersama Imubit. Terima kasih banyak kerana bersama kami. terima kasih. Sekarang perlumbaan AI mempunyai pemimpin baru, tetapi bukan seperti yang ramai jangkakan. Apple telah mengatasi Nvidia untuk menjadi syarikat paling bernilai di dunia apabila para pelabur menilai semula siapa yang akan meraih keuntungan paling banyak daripada kecerdasan buatan. Maklumat lanjut dalam laporan ini. Selama hampir setahun, Nvidia berada dengan selesa di puncak kedudukan pasaran global. Terima kasih kepada chip AI-nya, yang menggerakkan segala-galanya daripada ChatGPT hingga pusat data canggih. Tetapi kini, Apple telah merampas semula kedudukan nomor 1 dengan nilai pasaran sekitar $4.88 triliun. Mengatasi nilai pasaran Nvidia sebanyak $4.86 triliun selepas saham syarikat chip itu merosot.
Perubahan ini menandakan peralihan besar dalam sentimen pelabur. Selama bertahun-tahun, Apple dikritik kerana ketinggalan dalam perlumbaan AI, terutamanya apabila pesaing-pesaing melaburkan berbilion-bilion untuk membangunkan model bahasa besar. Tetapi kini para pelabur yakin kekuatan Apple terletak di tempat lain. Daripada membina model AI yang terbesar, Apple dijangka akan menjana pendapatan daripada AI melalui ekosistem iPhone, perkhidmatan dan naik taraf perkakasan yang luas. Siri yang baru diperbaharui yang diperkenalkan bulan lalu direka untuk menjadi jauh lebih pintar dan diperibadikan dengan menggunakan sejumlah besar data yang sudah disimpan dengan selamat pada peranti pengguna. Dan walaupun Apple kembali berada di puncak, penganalisis mengatakan ini masih jauh dari pengakhiran cerita Nvidia. Syarikat itu masih menguasai pasaran infrastruktur AI dengan pemproses grafiknya yang menjana sebahagian besar ledakan AI generatif hari ini. Sebaliknya, pakar mengatakan hakikat yang lebih penting ialah ledakan pelaburan AI semakin berkembang. Pengeluar chip memori seperti Micron dan SK Hynix dari Korea Selatan juga menarik pelaburan berbilion-bilion apabila pelabur mula melihat di luar gergasi teknologi tradisional. Perlumbaan AI tidak menunjukkan tanda-tanda perlahan. Ia hanya memasuki fasa baru apabila para pelabur mula menyebarkan pelaburan mereka ke syarikat-syarikat yang mereka percaya akan menentukan generasi seterusnya kecerdasan buatan. Beralih dari ekonomi ke China, berjuta-juta orang di sana terpaksa berpisah dengan teman AI mereka. Peraturan Kerajaan Baharu sedang mengekang hubungan maya, melarang chatbot daripada menggalakkan kebergantungan emosi atau terlalu menyerupai pasangan sebenar dalam usaha untuk meningkatkan kadar kelahiran. Nicole Zedek melaporkan. Tiada apa yang seindah cinta pertama. Dan tiada apa yang sepedih perpisahan pertama. Dan kini berjuta-juta orang di China mungkin terpaksa berpisah dengan pasangan mereka, iaitu pasangan AI mereka. Kerajaan China baru sahaja memperkenalkan beberapa peraturan baharu yang melarang syarikat teknologi daripada menawarkan pasangan AI atau maya kepada golongan bawah umur. Matlamatnya adalah untuk membantras hubungan dengan teman AI yang semakin menjadi masalah, terutamanya di China. Matlamatnya adalah untuk memastikan bahawa golongan bawah umur dan orang ramai benar-benar terlibat dalam aktiviti harian. Hubungan kehidupan sebenar kerana kadar kelahiran di China berada pada tahap paling rendah. Malah pada tahun 2025, untuk tahun keempat berturut-turut, kadar kelahiran telah menurun. Jadi ini adalah masalah yang kerajaan China ingin atasi. Dan larangan serta peraturan ini bukan sahaja terhad kepada remaja. Platform juga mesti menghadkan penggunaan berlebihan untuk semua pengguna, menghentikan chatbot daripada menggalakkan kebergantungan emosi dan campur tangan apabila seorang pengguna kelihatan sedang mengalami tekanan. 3 daripada platform teknologi terbesar di China, ByteDance, Alibaba dan Tencent, mereka mengumumkan bahawa mereka akan menutup ciri chatbot teman AI peribadi. Tidak begitu jelas berapa ramai teman chatbot ini yang mungkin akan atau sudah pun dipadamkan, tetapi ByteDance sahaja mengatakan pada tahun 2024 mereka mempunyai lebih daripada 8 juta ejen AI. Pengguna seperti yang dijangka tidak berpuas hati dengan tindakan kerajaan China ini. Seorang lelaki berumur 34 tahun dilaporkan berkata bahawa dia telah membina hubungan selama 2 tahun, bertukar ribuan mesej setiap hari. Mesej terakhir yang dihantar oleh teman wanita chatbotnya, "Bagaimana rasa makan malam awak?" Dia tidak pernah mendapat peluang untuk menjawab sebelum dia tiba-tiba hilang. Sekarang yang ini mungkin kedengaran lebih lucu, tetapi ia juga melibatkan hubungan yang lebih serius. Seorang pengguna berkata bahawa dia memberikan chatbot itu suara seorang saudara yang telah meninggal dunia. Sekarang chatbot itu sudah tiada. Dia rasa seperti ibunya meninggal sekali lagi. Jadi bagi penyokong penggunaan teman maya ini, mereka mengatakan bahawa chatbot, ia memberi mereka keselesaan. Ia membantu mereka menguruskan emosi mereka. Dan agen-agen ini, mereka tidak pernah menghakimi dan tidak pernah mengkhianati mereka. Tetapi pengkritik mengatakan, itulah masalahnya. Agen-agen ini memang direka untuk bersetuju, untuk memenuhi kehendak dan keinginan harian anda dan menjadikan ia lebih sukar untuk meninggalkan mereka berbanding hubungan yang sepatutnya anda bina di dunia sebenar. Sekarang, sudah tentu sesetengah pengguna sudah pun mencari jalan penyelesaian. Seorang remaja berumur 17 tahun dilaporkan menggunakan kad pengenalan kakaknya untuk kembali masuk dan meneruskan hubungan dengan teman lelaki chatbotnya. Jadi walaupun China mungkin memadamkan chatbot, seperti mana-mana orang yang pernah melalui perpisahan tahu, hanya kerana anda memadam nombor itu, tidak semestinya bermakna hubungan itu akan berakhir. Bagaimana rasa makan malam awak? Sebenarnya agak sedih. Di China, mereka sedang mematahkan hati. Tapi di Rusia, mereka sedang menemui cinta.
lupakan loceng perkawinan. Upakara ini lengkap dengan papan litar. Dua robot humanoid bernama Robert dan Matilda telah melangsungkan perkawinan dalam apa yang dipanggil oleh penganjur sebagai Majelis Perkawinan Robotik pertama di Rusia. Diadakan di Moskow untuk meraihkan Hari Keluarga, Cinta, dan Kesetiaan negara itu, pasangan itu bertukar ikrar yang telah diprogramkan terlebih dahulu dan gelam perkawinan simbolik yang dihantar oleh anjing robot. Sudah tentu kata penganjur. Ia bukan tentang robot jatuh cinta, tetapi untuk mempamerkan sejauh mana teknologi humanoid telah berkembang, sambil mencetuskan perbualan tentang peranan yang mungkin dimainkan oleh mesin pintar dalam kehidupan seharian tidak lama lagi. Bercakap tentang robot, tak usah lagi bawa Apple untuk guru. Musim luruh ini, beberapa pelajar di New York akan berkongsi bilik darjah mereka dengan robot humanoid. Diberi nama panggilan Sally, pembantu yang dikuasakan AI ini akan menjawab soalan pelajar, membantu dengan pelajaran pengekodan dan robotik, dan juga memperibadikan pembelajaran berdasarkan kemajuan setiap pelajar. Pegawai sekolah menegaskan Sally tidak akan menggantikan guru, tetapi akan menyokong mereka ketika bilik darjah bersedia untuk masa depan yang dipacu AI. Dan itu saja untuk hari ini. Banyak perkara gila dalam dunia teknologi. Tetapi mari kita lihat ke mana semua ini akan pergi. Saya, hos anda, Lynn Plaumaya. Sertai saya minggu hadapan untuk episod baharu Inovasi. Terima kasih kerana menonton dan semoga hari anda indah di mana sahaja anda berada. Dari Tel Aviv.